إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita sambung semula kitab Fiqh Sunnah ataupun Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah. Kita sampai pada muka surat 445, bab berkaitan dengan hukum melaksanakan salat Jumaat. Qala al-muallif rahimahullah, kata Syekh Sabiq rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Para ulama sepakat, kata dia, kata Syekh Sabiq, para ulama sepakat bahawa salat Jumaat itu hukumnya fardu ain. Kesemua para ulama tanpa kira mazhab, kesemua mereka sepakat salat Jumaat itu fardu ain. Fardu ain maksudnya kefarduan itu kena pada setiap individu muslim. Dan sudah tentulah orang lelaki. Kerana kita sedia maklum, arahan untuk melaksanakan salat Jumaat adalah untuk kepada orang lelaki sahaja, kecuali tak termasuk orang perempuan. Jadi fardu ain di sini fardu yang dikenakan kepada setiap orang lelaki yang memenuhi, ataupun kefarduan yang dikenakan ke atas setiap orang yang memenuhi syarat-syarat dia. Itu maksud fardu ain. Fardu kifayah kita tahulah, fardu kifayah dengan fardu ain. Fardu ain setiap orang, fardu kifayah dia merujuk kepada semua, perintah itu kepada semua. Tetapi kalau sekumpulan orang yang memadai terlaksananya perintah tersebut, maka hilanglah perintah dari orang yang lain. Orang tua-tua dulu disebut fardu kifayah tu, orang lain buat kita tak payah. Orang tua-tua dulu sebut. Ada betul je definisi itu, tapi tak berapa tepatlah. Maksudnya bukan dia perkataan orang lain buat kita tak payah, seolah kita tak nak buat. Fardu kifayah ni bila ada sekumpulan orang Islam melaksanakan perintah itu dalam bilangan yang memadai untuk terlaksananya perintah, maka gugurlah perintah dari umat Islam yang lain. Itu maksud fardu kifayah. Kata dia lagi, salat Jumaat itu jumlah rakaat salat Jumaat ada 2 rakaat. Salat Jumaat hanya ada 2 rakaat sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Jumaah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumaat, yakni salat Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Sedangkan jual beli itu perkara yang dibenarkan di dalam syarak. Bila Al-Quran perintahkan tinggalkan perkara yang harus, tinggalkan perkara yang dibenarkan oleh syarak, menunjukkan Jumaat itu wajib. Apa-apa yang syarak suruh kita buat dan untuk melakukan perkara tersebut kita kena tinggalkan benda yang harus, menunjukkan perkara itu wajib. Antaranya salat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli, kata Allah Ta'ala. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, tak silap saya, hari Jumu'ah sebutan dia Al-Jumu'ah ataupun Jumu'ah. Boleh sebut Jumu'ah mim di baris dhammah, boleh juga sebut Jum'ah mim disukunkan atau diletak mati. Huruf mim disukunkan, Jum'ah boleh juga. Boleh juga disebut Juma'ah, mim diberi baris fathah. Akan tetapi di dalam mushaf Al-Quran, dalam semua qiraat hanya menyebut satu sebutan, iaitulah Jumu'ah. Dari sudut bahasa boleh sebut Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah dari sudut bahasa. Tetapi dari sudut lafaz Al-Quran dia sebut Jumu'ah. Sama juga dengan ayat-ayat lain. Sebagai contoh, basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita letak baris semua, Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahimi boleh baca 8 bacaan. Boleh baca Ar-Rahmanir Rahimu, boleh baca Ar-Rahmanir Rahima, boleh baca Ar-Rahmanir Rahimi, boleh juga baca Ar-Rahmanir Rahimu, Ar-Rahmanir Rahimi. Dia baca macam tu boleh. Dari sudut bahasa boleh baca 8 bacaan Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Akan tetapi bacaan Al-Quran hanya satu bacaan saja, iaitulah Ar-Rahmanir Rahimi, bacaan Al-Quran. Boleh beza? 8 bacaan yang saya maksudkan dari sudut bahasa boleh baca 8 bacaan. Maksudnya dia tidak merosakkan makna. Dia tidak merosakkan makna. Tetapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau seseorang dia tersilap, dia ingat ayat Al-Quran tu Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak berdosa, bacaan dia sah. Kalau dia salah anggap Al-Quran tu Ar-Rahmanur Rahim pada lafaz bismillah. Boleh faham? Lafaz Al-Quran mesti Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Al-Quran. Sama juga surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kan? Surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-3 kan? Bismillah ayat pertama. Bagi sebahagian ulama mengatakan Bismillah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga. Kalau sebahagian ulama yang lain yang mengatakan Bismillah bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah, mereka kata Alhamdulillah ayat pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua. Ayat ketiga atau ayat kedua Al-Fatihah itu, iaitulah Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan untuk surah Al-Fatihah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau ada orang imam di tempat kita, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Nun tu sepatutnya baris kasrah, dia pergi berubah jadi dhammah. Apa hukum solat dia? Solat dia sah. Bacaan dia sah. Maksudnya Fatihah dia sah. Kenapa sah sedangkan dia telah mengubah baris? Perubahan baris pada Ar-Rahmanir Rahim kepada Ar-Rahmanur Rahim tidak merosakkan makna. Tidak merosakkan makna. Kesalahan yang seumpama itu disebut sebagai lahan khafi. Kecacatan yang sedikit. Kecacatan yang sedikit. Jadi kita tak perlu tegak. Kalau apatah lagi imam bila dia baca Al-Fatihah, dia baca, kita tak sempat untuk kita tegur. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca Ar-Rahmanur Rahim. Kita perasan dia dah masuk Maliki Yaumiddin dah. Jadi sukar untuk kita tegak. Kalau kita tak tegak pun kita sedar dia silap baca, salat dia sah, salat kita pun sah juga, kerana kesalahan dan kesilapan yang seumpama itu tidak merosakkan makna. Tapi ada tempat yang bila mengubah baris rosak makna, tidak sah Al-Fatihah, tidak sah salat. Seperti apa? Seperti mengubah baris pada huruf ta pada kalimah an'amta. Siratal ladzina an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Tapi kalau ada imam baca siratal ladzina an'amtu alaihim, tu diubah tu. Asalnya ta. Sah tak Al-Fatihah dia? Tak sah Al-Fatihah dia. Sebab apa tak sah? Ustaz, ubah baris tadi Ustaz kata ubah baris tak tak salah, ni ubah baris sini salah pula. Pasal apa? Ustaz ikut dan Ustaz kah? Ada. Ar-Rahmanur Rahim tidak mengubah makna. An'amta ubah makna. Kerana siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah kita minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Allah Ta'ala ajar kita dalam surah Al-Fatihah, iaitulah jalan yang telah an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. An'amta, orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Kalau kita ubah an'amta kepada an'amtu, maksudnya jalan orang-orang yang telah aku kurniakan nikmat ke atas mereka. Ta itu mewakili anta, tu ana.
Itu beza, ubah makna. Kerana itu ubah baris pada kalimah an'amta kepada an'amtu tak sah al-Fatihah. Kalau tak diperbetulkan, al-Fatihah itu tidak sah dan salat itu tidak sah. Oleh yang demikian, ambil perhatian orang-orang yang mengaji. Jangan jadi orang tak mengaji. Ustaz tadi Ar-Rahmanur Rahim boleh. Ni an'amta jadi an'amtu tak boleh pula. Kerana Ar-Rahmanur Rahim tidak mengubah makna, manakala an'amta mengubah makna. Ambil perhatian orang mengaji, supaya ada perbezaan di antara orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Al-Quran sebenarnya kata hal yastawun, apakah sama orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji? La yastawun, sudah pasti tidak akan sama. Orang mengaji dia tahu kesalahan yang perlu ditegur, kesalahan yang perlu diperbetulkan, mesti diperbetulkan. Orang yang mengaji tahu kesalahan yang salah, benda tu salah tapi tak merosakkan, tidak wajib diperbetulkan. Selepas solat kita habaqlah imam. Pak Imam tadi, Pak Imam baca Ar-Rahmanur Rahim, ataupun kita minta Pak Imam cuba ulang lagi sekali. Macam mana Pak Imam baca Ar-Rahmanir Rahim? Dia pun baca Ar-Rahman, dia sebut Ar-Rahmanir Rahim, kita yang dengar Ar-Rahmanir Rahim. Boleh jadi macam tu kan? Kadang-kadang ada imam memang dia tersilap, Ar-Rahmanur Rahim dia sebut begitu. Kita habaq Pak Imam sebut Ar-Rahmanir Rahim tadi. Dia kata, saya dok tersilap rupanya selama ni. Dok baca Al-Fatihah, dok ingat Ar-Rahmanir Rahim. Bila kita tegak, lepas tu Pak Imam tu katalah dia tak tahu, katakanlah. Tapi kita bagi tahu kat dia tak apa, solat sah kerana perubahan yang seperti itu tidak merosakkan makna. Ini orang mengaji lah. Orang tak mengaji kita tak boleh buat apa. Kan? Dia nak berkeliling orang, kita bukan boleh buat apa. Dia nak berkeliling orang. Tapi orang yang mengaji jangan berkelahi dengan orang lain dalam isu-isu yang agama beri keluasan. Kerana kalau kita terlampau keras dalam perkara yang agama beri keuzuran, kita terlampau keras, kita akan menyempit dengan orang, menyusahkan orang ramai. Kita berkelahi dalam perkara-perkara yang tidak perlu. Tapi kena tegak. Membabitkan ayat Al-Quran, sekalipun bacaan dia salah yang tidak mengubah makna, tetapi tetap kena perbetulkan kerana kita memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kata Syekh Sabit rahimahullah, berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan salat Jumaat. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang disertakan oleh Syekh Sabit rahimahullah di dalam kitab beliau ini, kita kena tahu juga para ulama rahimahumullah, Allah Taala rahmati semua ulama kita dari mazhab yang berbagai, mazhab Hanafinya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali. Allah Taala rahmati mereka semua, bahkan ulama-ulama yang di luar dari empat mazhab pun Allah Taala rahmati. Kita sentiasa mengambil manfaat dari semua para ulama setakat kemampuan kita. Kalau ikut keinginan kita, kita nak baca semua tulisan para ulama, tapi kita tak mampu. Kerana kita tahu kesemua para ulama telah memberi sumbangan yang begitu banyak kepada orang Islam, sehingga kita agama pada hari ini begitu jelas antara halal dan haram, antara benda yang Allah Ta'ala benarkan, Allah Ta'ala tegah. Jadi jelas semua perkara itu adalah kerana usaha para ulama menjelaskan agama kepada kita semua. Kerana itu kalau nak ikut kita teringin nak tahu semua perkataan para ulama. Tetapi apakan daya, kemampuan kita terlampau terhad. Maka kita sempat merujuk kepada sebahagian para ulama sahaja. Baik, berkaitan dengan salat Jumaat, para ulama ini berbeza pandangan. Bilakah salat Jumaat itu difardukan? Sebahagian para ulama, atau kita boleh sebut sebagai pandangan majoriti, mengatakan salat Jumaat itu difardukan di Mekah sebelum berlaku hijrah. Akan tetapi Nabi SAW tidak mampu untuk melaksanakan Jumaat di Mekah kerana kekangan, halangan, permusuhan yang ditunjukkan oleh orang Quraisy, membunuh orang Islam, orang yang beriman, menzalimi mereka dan seumpamanya. Lalu tak boleh nak buat salat Jumaat di Mekah. Lalu salat Jumaat yang pertama dilakukan, sebahagian ulama berpandangan dilakukan di Madinah, dan ada ulama lain mengatakan salat Jumaat pertama dilakukan di Mekah ada juga. Tapi saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, majoriti ulama mengatakan ia difardukan di Mekah tetapi dilaksanakan di Madinah. Tidak difardukan, tidak disalatkan, tidak ditunaikan di Mekah disebabkan ada halangan yang banyak.
Kemudian, siapa orang pertama yang mendirikan salat Jumaat? Juga ada perbezaan pendapat di kalangan ulama yang banyak, akan tetapi yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ada sebahagian ulama yang mengatakan salat Jumaat yang pertama ditunaikan adalah ditunaikan oleh Mus'ab bin Umair. Seperti yang kita semua tahu, Mus'ab bin Umair merupakan, kita sebut macam duta lah, wakil Nabi yang Nabi hantar ke Madinah untuk mengajar agama, mengajar Al-Quran kepada orang Madinah sebelum Nabi berhijrah. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, Nabi hantar ke Madinah sebelum berhijrah. Kemudian Nabi telah perintahkan, Nabi tulis surat kepada Mus'ab bin Umair untuk melaksanakan salat Jumaat. Ada riwayat, tetapi riwayat dhaif, sebut Jumaat pertama yang ditunaikan oleh Mus'ab bin Umair, jumlah jemaahnya sebanyak 12 orang. Akan tetapi hadis itu dinilai dhaif oleh para ulama. Ada sebahagian yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tak silap saya, dan dinilai sahih oleh sebahagian ulama, bahkan Ibnu Hajar menilai hadis ini sebagai sanad yang hasan, yang menyebut orang pertama yang mendirikan Jumaat ialah dia tak main dah, Zurarah, Abu As'ad Zurarah bin, tak ingat, Abu As'ad, gelaran dia Abu As'ad Zurarah, nama dia Zurarah bin, tak ingat apa. Dia yang orang pertama yang mendirikan Jumaat. Di dalam hadis Abu Dawud itu menyebut dia ketika itu jemaah yang mendirikan salat Jumaat ketika itu adalah sebanyak 40 orang. Sebanyak 40 orang. Kata para ulama, kalau kita himpunkan dua riwayat, sebahagian riwayat kata orang pertama yang mendirikan Jumaat ialah Mus'ab bin Umair, sebahagian kata Zurarah yang orang pertama yang mendirikan Jumaat. Kalau kita himpunkan perkara itu, kita boleh buat satu kesimpulan. Apa dia? Dikatakan Mus'ab bin Umair yang orang pertama yang menghimpunkan orang ramai untuk menunaikan salat Jumaat di Madinah, kerana dia yang menjadi imam. Manakala Zurarah orang yang, Zurarah ni rumah yang menjadi Mus'ab bin Umair, dia orang Mekah, dia pergi Madinah, dia nak duduk di mana? Dia duduk di rumah Zurarah. Jadi Zurarah yang orang Madinah, dia yang keluarkan belanja untuk beri makan kepada orang pada hari Jumaat, untuk datang solat Jumaat pada ketika itu. Lalu kita boleh kata Mus'ab bin Umair orang pertama yang mendirikan Jumaat kerana dia menjadi imam. Zurarah pula orang pertama yang, riwayat yang kata Zurarah yang orang pertama mendirikan Jumaat di Madinah kerana mengambil kira tempat dia. Tempat didirikan Jumaat itu tempat dia, tanah dia. Dan dia yang mengeluarkan perbelanjaan untuk menjamu makan orang menunaikan salat Jumaat. Dan banyak panjang kisah perbezaan pendapat ulama tentang masalah Jumaat pertama didirikan, sehingga ada riwayat yang menunjukkan Zurarah menyembelih seekor kambing untuk diberi makan kepada orang yang menunaikan salat Jumaat. Kalau 40 orang cukup seekor kambing? Sebahagian ulama kata tak cukup, menunjukkan banyak-banyak riwayat yang perlu diperhatikan untuk kita letak secara pasti. Kita boleh cerita sebahagian pandangan, tetapi bukan dalam bentuk pasti, disebabkan di sana ada lagi riwayat-riwayat lain yang seolah-olah bertentangan dengan riwayat-riwayat tentang salat Jumaat itu bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi susah untuk kita letakkan kepastian. Itu sedikit tentang salat Jumaat. Dan kita kena tahu surah Al-Jumu'ah, Suratul Jumu'ah diturunkan di Madinah, bukan Mekah. Kerana itu ada ulama yang mengatakan salat Jumaat yang difardukan di Madinah, bukan di Mekah. Perbezaan yang banyak disebabkan dalil-dalil yang ada saling berbeza antara satu dengan yang lain. Dia memerlukan usaha yang bersungguh untuk kita gabungkan semua tu. Masalah dia, para ulama mereka keluarkan pandangan berdasarkan maklumat yang mereka dapat daripada tok guru mereka. Dan riwayat itu berbagai-bagai. Kita lah orang hari ni, kalau mereka mampu buat, sepatutnya kita buat kajian, semakan untuk himpunkan semua riwayat yang berbagai itu untuk menghasilkan
satu pandangan yang lebih tersusun. Wallahu a'lam. Itu sedikit maklumat tentang salat Jumaat. Baik. Kata Syekh Sabiq rahimahullah, berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan salat Jumaat. Antaranya seperti berikut. Hadis pertama, kata Syekh Sabiq, berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal jumu'ah yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi wa hadana Allah fahadana Allah fannasu lana fihi taba' al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin." Yang bermaksud kita adalah umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad. Kita di sini membawa maksud umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan umat baginda adalah umat yang terakhir, manusia yang terakhir, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang diutuskan untuk menyeru manusia kepada Islam. Jadi kita ni umat yang terakhir, tetapi kita paling awal pada hari kiamat nanti. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita umat yang paling akhir di dunia, akan tetapi kita as-sabiqun, kita orang yang terawal. Pada hari kiamat akan masuk ke dalam syurga. Baida anna, kemudian disebut hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita lebih dahulu, umat yang sebelum kita, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka telah dikurniakan kitab, mereka datang awal daripada kita. Nabi mereka lebih awal dari Nabi Muhammad, maka menyebabkan mereka menerima kitab lebih awal daripada kita. Kemudian sebenarnya hari inilah yang diperintahkan kepada mereka untuk membesarkannya. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peluang untuk setiap umat memilih salah satu hari untuk dijadikan hari kebesaran mingguan. Diberi pilih. Kerana kebesaran hari Jumaat bukan datang setelah ada Rasulullah. Sebenarnya hari Jumaat itu Allah Ta'ala menghendaki dijadikan hari yang paling mulia dalam seminggu. Buktinya Allah dalam hadis yang menceritakan Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Allah memasukkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Allah meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam pada hari Jumaat. Pemilihan hari Jumaat untuk berlakunya perkara-perkara penting dalam sejarah kehidupan manusia menunjukkan Allah Ta'ala telah memilih hari Jumaat untuk dijadikan hari yang paling mulia dan agung dalam seminggu. Lalu Allah Ta'ala beri peluang kepada umat sebelum Nabi Muhammad untuk pilih hari kebesaran mereka. Sebab itu Nabi kata, sebenarnya hari inilah yang diperintahkan kepada mereka, yakni umat terdahulu, untuk membesarkannya, yakni hari Jumaat. Tetapi mereka berselisih. Umat dahulu dalam semua bab mereka berkelahi. Yahudi dan Kristian mereka berkelahi macam-macam. Sedangkan sehinggalah orang Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari kebesaran mereka, dan orang Kristian memilih hari Ahad sebagai hari kebesaran mereka. Pilihan mereka tidak bertepatan dengan hari Jumaat. Pilihan mereka bukan hari Jumaat. Sehinggalah kata Nabi, sedangkan kita diberi petunjuk oleh Allah untuk memilih hari Jumaat, dan kitalah yang tepat dalam pemilihan. Itu pun ada satu isu juga. Ada juga, bukan isu lah, ulama berbeza pandangan pula asal usul macam mana solat Jumaat ni, apakah Nabi yang mula-mula tunaikan atau bagaimana boleh terwujudnya Jumaat. Ada sebahagian pendapat kata Mus'ab yang pilih, ada yang sebahagian pendapat kata Zurarah yang pilih, macam-macam pandangan kata. Lalu Nabi mengiyakan pemilihan mereka dan seumpamanya, macam-macam pandangan. Kerana apa tu? Dia kata kerana kod kita. Dia kata fannasu lana fihi taba' al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin. Maksudnya orang lain, umat yang lain mengikut kita kerana Jumaat datang dulu. Selepas Jumaat baru datang Sabtu, selepas Sabtu baru datang Ahad. Maka isyarat kita dilebihkan, isyarat kita umat Nabi didahulukan di akhirat telah ada di dunia ni. Apa dia? Hari kemuliaan kita datang dahulu, baru datang hari kemuliaan Yahudi, dan baru datang hari kemuliaan Kristian. Sebab tu Nabi kata fannasu lana fihi taba'un. Umat yang lain, annas tu merujuk kepada umat yang lain. Bagi kita fihi dalam masalah pemilihan hari, memuliakan hari ini, taba'un, mereka ikut kita. Kemudian Nabi kata al-yahudu ghadan, hari kebesaran orang Yahudi esok, iaitu hari Sabtu,
wan nasara ba'da ghadin. Hari kebesaran orang Kristian adalah esok lusa. Lusa. Hari Ahad lusa kan? Esok lusa. Itu hadis pertama yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan hari Jumaat. Kemudian hadis yang kedua daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perkara di atas yang ditunjukkan kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumaat. Kata Nabi, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Yang bermaksud sesungguhnya aku berniat ataupun benar-benar ada keinginan untuk menyuruh seseorang menjadi imam bagi orang-orang berjamaah. Maksudnya Nabi kata, aku ni duk rasa macam nak lantik seorang imam menggantikan aku untuk mengimamkan salat Jumaat. Lalu Nabi nak buat apa? Nabi kata, lalu aku pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan solat Jumaat itu. Nabi kata begitu. Menunjukkan besarnya tuntutan menunaikan salat Jumaat dan besarnya kesalahan meninggalkan salat Jumaat. Dan hari ini kita masih ada lagi orang-orang yang tak menunaikan salat Jumaat. Kemarin saya pergi di satu kedai dalam Perlis ni lah. Ada urusan. Pergi di satu kedai. Sembang. Dia kata, kami tutup hari Jumaat Ustaz. Kita tanya, kedai ni tutup hari apa? Kedai makan. Dia kata tutup hari Jumaat. Saya teringin nak sebut, kenapa nak tutup hari Jumaat? Hari Jumaat tu, ialah ada perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Sebahagian ulama' anjurkan orang Islam bercuti pada hari Jumaat bagi mempersiapkan diri datang awal menunaikan salat Jumaat. Sebahagian ulama' tak bagi cuti pada hari Jumaat kerana cuti-cuti ni tak ada dalam Islam. Tidak ada hari bermalas-malasan. Orang dalam Islam dia kena berusaha setiap hari. Bahkan zahir ayat Al-Quran menunjukkan orang Islam di zaman Nabi tidak bercuti pada hari Jumaat. Buktinya surah Jumaat. Di mana? Iaitulah firman Allah Ta'ala sebut, idza nudiya lis-salah, bila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, bersegera mendengar khutbah Jumaat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Maksudnya orang Islam berjual beli tak pada hari Jumaat di zaman Nabi? Jual beli. Kerana Al-Quran kata wadharul bai'. Kalau orang Islam pada hari Jumaat di zaman Nabi tak berniaga, duduk tidur di rumah, wadharul firash. Barangkali Quran akan sebut begitu, tinggalkan tempat tidur. Kan Quran akan sebut begitu, tapi tidak, Quran sebut wadharul bai'. Kemudian setelah itu dikuatkan lagi, fa idza qudiyatis salah, dan apabila kamu selesai menunaikan salat Jumaat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertaburanlah kamu di muka bumi, carilah kelebihan dan anugerah dari Allah. Maksudnya orang yang berniaga teruskan berniaga, orang yang bekerja teruskan bekerja, orang yang bercucuk tanam teruskan bercucuk tanam. Kenapa? Apa tujuan berniaga, bercucuk tanam dan bekerja lain? Apa tujuan? Ibtigha fadlillah. Ibtigha fadlillah, mencari, mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zahir ayat Al-Quran menunjukkan umat Islam di zaman Nabi bekerja pada hari Jumaat, tidak bercuti. Karena itu Imam Malik rahimahullah, tok guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah, marah orang yang cuti, tak keluar bekerja selepas menunaikan salat Jumaat. Jadi saya pada waktu kemarin ni teringin nak sebut kepada dia, teringin tanya, awak yang pergi cuti hari Jumaat? Dia kata, saya tak sempat tanya. Dia bagi tahu, kami sebenarnya Ustaz buka berniaga kedai pada hari Jumaat ni. Kita menarik, kita dengar. Lepas tu macam mana boleh tutup? Bila kami buka hari Jumaat, waktu tengah hari tu yang paling ramai orang main makan ni orang lelaki. Oh, macam tu pula. Orang lelaki, saya kata kat dia, barangkali orang musafir, orang luar negeri lain, dia datang ke Perlis berjalan ke apa semua, dia ada urusan anak dia barangkali di Unimed, anak dia di KUIP, anak dia di IPT apa semua. Dia kata, dah Ustaz, memang kita tak nafi ada orang yang kita tak kenal, tapi sebahagian besarnya orang kita kenal. Habis. Kalau sebahagian besarnya orang kita kenal, orang kampung kita, orang sekitar ni, hari lain pun kita nampak juga kerap. Dia pun bukan datang sekali itu saja, mereka kerap. Boleh kata setiap minggu mereka ada pada hari Jumaat. Jadi kami duk rasa macam
bersekongkol dengan mereka, tidak menunaikan salat Jumaat. Lalu tokey kedai kata, tuan kedai kata, kita tutup senang hari Jumaat. Bagus peniaganya macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala arbahallahu tijarahum. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan keuntungan kepada perniagaan orang yang seperti itu. Tapi berdasarkan apa yang dicerita, masih ada masyarakat kita orang lelaki yang sengaja meninggalkan salat Jumaat. Dan yang lebih membimbangkan kita, biasanya, kita tak kata kepastian, biasanya orang ni kalau dia tidak salat Jumaat, biasanya salat fardu pun dia tak buat. Betul tak tuan-tuan? Kerana orang ni kalau dia sembahyang salat fardu tak cukup, sehari 3 waktu, sehari 2 waktu, ada hari tak salat langsung. Tapi Jumaat dia mai juga. Betul tuan-tuan? Jumaat dia mai juga. Tapi kalau Jumaat pun tak mai, kebiasaannya salat pun tidak. Jadi bimbanglah perkara itu. Maknanya banyak usaha yang perlu kita lakukan. Dakwah bukan hanya tuan-tuan pas, tuan-tuan sab kerja tu kepada para ustaz saja, kerana para ustaz dia berdakwah di masjid saja. Sebaliknya sama-sama kita, ramai-ramai kita menjadikan tajuk perbualan kita adalah agama. Tajuk perbualan kita adalah agama. Tuan-tuan sembang di kedai kopi, sembang di kursi-kursi luar masjid, di mana-mana, sembang kita adalah sembang agama. Jangan sembang isu-isu khilafiyah. Tak perlu sembang isu-isu khilafiyah. Tapi kita sembang benda-benda yang disepakati oleh semua orang Islam. Solat Jumaat. Hari itu saya dah sebut kepada tuan-tuan barangkali di masjid ni, kita silap saya, kita bimbang solat Jumaat ketika khatib naik di atas mimbar, Jumaat lebih separuh masjid masih kosong lagi. Hari itu saya sebut. Tapi sekarang ni Zuhur lewat, kita khatib naik atas mimbar, kita tengok masjid penuh. Maknanya dulu ni masjid kosong disebabkan waktu Zuhur awal. Sebahagian orang dia kalut, dia tak sempat nak datang awal masjid, menyebabkan dia datang lewat ketika khutbah disampaikan. Tapi sekarang ni Zuhur 1.33, bila kita naik atas mimbar tu khutbah, kita tengok masjid nak penuh lah di tempat kita di Perlis. Maknanya bila kita tengok tu, kita rasa seronok. Apa dia? Kenapa kita seronok? Kerana umat Islam masih memikirkan salat Jumaat. Mudah-mudahan mereka ikhlas datang kerana nak dengar, nak mematuhi perintah Allah. Bukan hanya sekadar datang segan nanti orang lelaki tak pergi Jumaat, orang kata apa. Mudah-mudahan begitu. Kerana mereka mari lebih awal, sebelum dilaungkan azan, mereka telah datang ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Itu tanda ada kebaikan dalam masyarakat kita. Dan cuma kebaikan itu perlu diperbanyakkan lagi dengan kita kempen kita. Sebab tu saya sebut, semua kita kena usaha menjadikan tajuk perbualan kita adalah agama. Tajuk perbualan kita adalah agama. Jangan biarkan, jangan harapkan ustaz sahaja. Ustaz ni bagi ruang di masjid lah untuk kita bersembang, bagikan maklumat kepada tuan-tuan semua. Dan masa yang sama-sama kita untuk menjadikan tajuk perbualan kita adalah agama. Hadis ketiga, kata Syekh Sabit rahimahullah, Abu Hurairah dan Ibnu Umar meriwayatkan bahawa mereka mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang ramai itu berhenti ataupun menghentikan perbuatan mereka meninggalkan salat Jumaat. Berhenti, cukup-cukup tak datang solat Jumaat tu, berhenti sudah, cukup-cukup dah. Begitu. Jika tidak, kalau kamu berterusan tidak hadir menunaikan salat Jumaat, Allah akan menutup mati hati kamu. Ataupun kita boleh terjemah, la yakhtimannallahu ala qulubihim, maksudnya dia ada penegasan kat situ, ada dua penegasan. Pertama lam, la yakhtimanna, lam depan tu lam maksud lam penegasan, lam taukid, lam bagi menunjukkan penegasan. Demikian juga ada penegasan yang lain, iaitu pada ujung fi'il mudhari' ada huruf nun yang bersyaddah. La yakhtimanna, manna tu nun taukid lagi, penegasan lagi. Jadi kita boleh terjemah, pasti Allah akan menutup
pintu hati mereka disebabkan tak hadir solat Jumaat. Tuan-tuan, apa maksud tutup pintu hati ni? Tutup pintu hati ni, tuan-tuan, seperti orang yang bila kita tegur macam mana pun dia tak boleh terima. Dia tu tahu dia salah. Dia tahu apa yang disampaikan kepada dia itu adalah kebaikan. Dia sepatutnya buat kebaikan, tetapi dia tak boleh nak terima, tak boleh nak ikut. Itu antara maksud Allah Ta'ala tutup pintu hati dia dari menerima kebenaran. Dia tak mau dengar langsung kebenaran. Kalau dia dengar pun dia tak nak terima. Ada orang dia tak nak terima disebabkan dia kerah hati dan seumpamanya. Ada orang kebenaran tu sampai kepada dia, dia akan beri 1001 alasan untuk kata dia tak salah. Ada orang begitu. Itu termasuk dalam erti kata ditutup pintu hati. Bimbang, tuan-tuan. Bimbang. Banyak. Pintu hati kita ni tertutup, antaranya meninggalkan salat Jumaat. Antaranya dengan apabila kita tak sahut seruan Allah. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, datang dorongan di dalam hati kita untuk kita melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita tak nak buat. Contoh, kadang-kadang ketika dalam salat, fikiran kita melayang ke tempat lain. Tiba-tiba datang dalam hati kita tu, entah tak ada siapa yang bagi tahu kepada kita. Tiba-tiba dia datang dan kata, tengah solat ni, macam mana solat menghadap Allah Ta'ala, tapi fikiran melayang ke lain, kamu tengah menyembah Allah Maha Agung. Tiba-tiba kita memilih untuk tidak khusyuk juga, kita abaikan bisikan kebaikan itu. Itu bimbang juga. Nanti bisikan itu tak datang lagi kepada kita. Seorang yang dibisik dalam hati dia, pergilah salat jemaah. Semua orang pergi salat jemaah. Umur dah berapa dah, orang lelaki pula pergi salat jemaah. Kita duduk depan TV, orang tengah azan, tapi kita memilih untuk kekal menonton TV dan kita membiarkan bisikan seruan baik yang ada dalam hati kita. Itu pun antara perkara yang boleh menyebabkan hati kita tertutup. Seruan tu kita bimbang tak datang lagi kepada kita. Tuan-tuan, siapa yang menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan? Siapa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasul ketika Allah dan Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Taat dan patuh kepada perintah Allah, segera menunaikan perintah Allah adalah memberi kehidupan kepada kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Memberi kehidupan. Tidak menyahut seruan Allah dan Rasul, kita menyeru kebinasaan dan kecelakaan di dalam hidup kita. Kerana itu sentiasalah kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita sahut, kadang-kadang kita tak sahut. Kerana itu sentiasalah berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menguatkan kita untuk kita sentiasa mengingatinya, sentiasa berzikir kepadanya dengan kita membaca doa yang Nabi ajak kepada kita semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca setiap kali selepas menunaikan salat. Jadikan bacaan itu salah satu zikir selepas salat, atau kalau kita ada kesempatan baca sebelum salam. Kerana sebahagian ulama mengatakan kedudukan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu kedudukannya adalah sebelum salam. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, kita baca, kita minta perlindungan dari 4 perkara. Antara doa yang perlu diberi perhatian iaitulah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kalau kita ada ruang. Tapi kalau kita tak sempat, imam tu bagi salam, kita tak sempat nak baca lebih, kita beri salam, dan jangan tinggalkan doa itu untuk dibaca selepas salam. Kerana ada ulama yang mengatakan kedudukan doa itu selepas salam. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan, jangan berkelahi isu khilafiyah. Kadang-kadang sebahagian kita duk berkelahi, doa tu dibaca sebelum salam ke selepas salam. Orang pertama kata baca sebelum salam, orang kedua kata baca selepas salam. Oh, berkelahi, baca sebelum salam, baca selepas salam, baca sebelum, duk berkelahi. Yang kata baca sebelum salam tuduh orang yang baca selepas salam jahil, tak mengaji, ahlul bid'ah.
Yang baca selepas salam tuduh kepada orang yang baca sebelum salam, apa dia? Memandai-mandai, tak ikut ulama, Wahabi. Biasalah, itu tuduhan-tuduhan yang biasa dibuat. Akhirnya siapa yang baca doa? Siapa yang baca doa tu? Sama ada sebelum salam ataupun selepas salam. Ulama khilaf, Nabi tak letakkan kepastian. Sebahagian ulama kata sebelum salam, sebahagian ulama kata selepas salam. Siapa yang sempat baca sebelum salam, bacalah sebelum salam. Siapa yang tak sempat baca sebelum salam, bacalah selepas salam. Habis selesai masalah. Habis itu ustaz tak boleh bincang. Bincang tu bukan orang awam. Bincang ni ustaz dalam kuliah bahas bagi elok. Itu cara perbincangan ilmu yang sebenarnya. Ya, jadi antara perkara yang boleh tutup hati kita, tinggal Jumaat, kemudian tak sahut seruan Allah dan Rasul, demikian juga dosa, terutamanya dosa yang membabitkan menzalimi sesama manusia. Saya dengar kuliah daripada Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Dia pesan kepada orang agama supaya jangan meremehkan soalan-soalan yang orang ramai tanya kepada kita, orang agama lah. Kadang-kadang orang agama ni dia mengajak, ada orang tanya soalan. Soalan tu soalan yang dah selalu sangat dia sebut. Orang tu barangkali dia kali pertama dia datang, dia nak tahu sungguh hukum tu dia tak tahu. Lalu kita jawab lebih kurang, kita herdik, kita memalukan dia di hadapan orang ramai. Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, saya dengar kuliah dia waktu dia syarah Sunan Tirmizi, hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi. Dia kata barangkali disebabkan kamu memalukan dia di hadapan orang ramai, sedangkan dia benar-benar nakkan kebenaran, nak tahu benda yang dia tak tahu. Kamu malukan dia di hadapan orang ramai. Disebabkan perkara itu Allah Ta'ala tutup pintu hati kamu, sehingga kamu solat 10 tahun tak ada khusyuk, tak ada keladatan di dalam salat, sehingga tidak datang di dalam hati kamu seruan-seruan, bisikan-bisikan untuk kamu melakukan kebaikan. Sebab apa? Kerana kesalahan kamu sesama orang Islam, memalukan orang, menghina orang di hadapan orang ramai, kesalahan sebegitu. Kerana itu tuan-tuan, hati-hati dengan perkara yang boleh menutup hidayah dalam hati kita. Hati-hati dengan perkara yang boleh mengunci ketat hati kita, terutamanya meninggalkan salat Jumaat. Hadis yang keempat, kata Syekh Sabit rahimahullah, daripada Abi Ja'ad, dan juga seorang sahabat meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumaat kerana tahawunan, menganggap ringan, menganggap enteng, menganggap enteng salat Jumaat, maka Allah akan 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 menutup mati hatinya. Di sini dia terjemah menutup mata hatinya ataupun menutup mati pintu hati dia, sehingga dia tidak boleh lagi menerima kebenaran, sehingga dia tidak lagi menerima kebenaran. Menutup hati ni banyak-banyaklah tuan-tuan. Ada yang dengar kita tolak, ada yang hari ni rajin pergi kuliah, tiba-tiba satu hari tak mau pergi kuliah. Itu pun satu juga. Kerana orang Islam ni kena hadir kuliah. Kerana kita pelik, kerana itu kita pelik orang yang langsung tak hadir kuliah. Kerana roh ini memerlukan makanan. Roh manusia ni perlu makanan. Jiwa manusia ni perlu makanan. Makanan jiwa adalah Al-Quran dan hadis. Peringatan-peringatan. Mau'izah. Bila dengar kita rasa khusyuk, kita ingat ke akhirat. Itu makanan roh. Tapi kalau orang dia tak pernah main kuliah, lazimnya pada kebiasaannya hati dia akan lalai, hati dia akan hanyut. Jangankan tuan-tuan, ustaz pun kena kuliah. Kalau dia ustaz, dia tak kuliah, masalah. Dia jadi orang lain, dia jadi macam bukan ustaz. Dia jadi macam ustaz, dia jadi macam bukan ustaz. Sekurang-kurangnya ada kuliah. Kalau barangkali kena ada cadangan, kalau sebahagian bidang ilmu kalau tak praktis, kena tarik balik gelaran. Kan macam doktor perubatan. Kalau tak praktis berapa tempoh, tak boleh guna gelaran doktor kan. Kalau setahu saya lah. Lawyer tak praktis berapa tahun, tak boleh guna, setahu saya lah. Kena buat macam tu juga saya ingat. Orang agama, mengaji agama ni, kalau dia langsung tak mengajar kuliah, walaupun dia sama ada first degree ke, ada master ke, ada PhD ke, kalau dia langsung tak berkuliah, sibuk dengan meniaga saja,
Sepatutnya gelaran tu kena tarik juga. Betul tuan-tuan? Kerana ilmu ni perlu dilazimi, dibiasa, dipraktis, baru kita boleh tahu, baru kita reti bersilat dengan ilmu tu. Kalau kita tak boleh. Kita baca satu benda, kita rasa itulah muktamad. Kita tak tahu banyak lagi perbahasan yang ada kaitan dengan isu yang hendak kita bincangkan. Wallahu taala alam. Bab yang berikutnya, kewajipan salat Jumaat, kita sambung pada kuliah minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.